Okey, ini adalah langkah-langkah pelaksanaan pendekatan tematik. Yang pertama, kena pilih satu tema. Seperti yang saya katakan tadi, adab tadi kan. Lepas tu, membina jaringan perancangan. Kat sini apa yang berkaitan dengan membina jaringan perancangan? Di situ kamu kena pilih SK dia, standard kandungan, kamu kena pilih standard perancangan, pembelajaran. Apa lagi kamu boleh kaitkan untuk kamu boleh selaraskan dengan tema yang kamu buat. Lepas tu yang ketiga, pilih bahan. Bahan apa yang sesuai? Apa yang kaitkan dengan adab? Apa yang bahannya sesuai? Kostum ke apa ke, topeng ke apa, semualah. Lepas tu barulah kamu boleh rancang aktiviti itu dari mula sampai akhir, di mana ada seinduksi, perkembangan dan penutup yang ada kaitan dengan pendekatan tema yang kamu pilih. Ini adalah subtopik yang kedua berkaitan dengan strategi pengajaran. Kalau kita lihat nak faham apa yang dimaksudkan dengan strategi pengajaran, di sini menuntut kamu mempunyai kemahiran merancang dan mengurus dia punya kaedah cara mengajar itu tersusun, bersistematik. Maksudnya macam taktik lah. Taktik langkah-langkah apa yang kamu kena highlightkan dalam memastikan pengajaran kamu itu berjalan dengan langsung. Di situ maksudnya ada rancangan yang teratur. Bila rancangan yang teratur, itu yang kita boleh kaitkan dengan strategi pengajaran. Berbeza dengan pendekatan tadi kan, pendekatan itu kita lihat secara keseluruhan. Apa cara kita nak capai objektif? Kat sini pula strategi, kita nak lihat cara yang tersusun, teratur, rancangan apa yang kamu nak untuk kamu rancang bahagian kaedah mana yang tersusun berkaitan dengan apa. Jadi, kalau lihat strategi pengajaran, inilah antara strategi yang kamu kena highlight, iaitu berpusatkan guru, murid, sumber atau bahan dan tugasan ataupun aktiviti. Ini sahaja yang strategi. Dengan ada strategi macam ini, kamu boleh rancanglah rancangan harian kamu berpandukan kepada strategi mana yang kamu nak tekankan. Terpulang bergantung kepada apa yang kamu nak capai dalam pengajaran kamu. Jadi kalau kita lihat dari segi strategi berpusatkan guru, semestinya fokus pengajaran ataupun aktiviti dimonopoli oleh guru. Dulu, zaman kita dulu, macam zaman saya dulu, banyak mendengar guru bercakap berbanding dengan sekarang. Sekarang banyak berpusatkan pada pelajar sebab mereka yang banyak belajar ke diri dan dibimbing. Beza kan? Jadi, tapi kita tak boleh nak katakan strategi berpusatkan guru sekarang dah tak boleh pakai. Tak boleh juga. Ada masa tertentu kita kena pakai. Sesuaikan. Macam kamu kat sini disebabkan RMK kita memang dia punya kuliah dan tutorial. So, kuliah ini memang inilah pattern cara belajar kamu di peringkat universiti. Mendengar saja. Kalau tutorial baru melibatkan aktiviti setiap pelajar dengan aktif lah, iaitu pemilihan kita sebab secara pembentangan sahaja. Jadi kalau kat sini strategi dan teknik pengajaran biasanya syarahan, demonstrasi dan bercerita. Itu antara yang kita boleh katakan berpusatkan guru. Penerangan pun sama. Okey, ciri-ciri pengajaran berpusatkan guru biasalah guru berperanan utama dalam proses PDP. So, sifat-sifat sosial kurang dipupuk sebab pelajar-pelajar cuma mendengar saja. Jadi, di sini menekankan ujian sumatif untuk penggradan. Macam mana? Apa dimaksudkan dengan berpusatkan guru kat sini? Penggradan bahagian ujian sumatif. Maksudnya, masing-masing pelajar menjawab soalan, guru yang akan semak dan menentukan berapa markah bergantung kepada jawapan yang kamu jawablah. Itu maksudnya ujian pengakhiran lah. Biasanya ujian akhir tahun, ujian pertengahan tahun, itulah yang berpusatkan guru yang semak semua tu kan. Lepas itu murid kurang berminat terhadap penerangan guru. Bila banyak cakap, biasalah ada yang mengantuk, ada yang menguap. Jadi sesuaikan juga mana yang sesuai untuk diterangkan, mana yang sesuai untuk melibatkan pelajar untuk buat sendiri. Lepas tu kepimpinan bercorak autokratik. Autokratik maksudnya kamu tidak boleh tidak mendengar
arahan daripada saya. Maksudnya macam itulah. Maksudnya kat sini semuanya keputusan di tangan guru. Guru yang perlu banyak berbicara. Di situ maksudnya guru berkuliah. Kamu mendengar saja. Jadi kalau konteks strategi berpusatkan guru ini juga mementingkan pencapaian objektif pendidikan guru. Maksudnya contohnya kat sini objektif saya mesti capai. Itu sebagai pensyarah kamu kena mendengar kuliah saya sampai habis dan saya akan tengok kamu punya refleksi, nak tengok setakat mana pemahaman kamu. Kalau semuanya bagus, maksudnya objektif pendidikan saya berjaya. Itu maksudnya. So kat sini menyebabkan murid kurang kreatif dan tidak berinisiatif. Macam kita memberi nasi terus ke mulut kamu lah. Tak ada inisiatif. Semuanya guru. Tak ada peranan di pihak pelajar. Sebenarnya ada pro and contra sebenarnya kan strategi ini. Dan seterusnya guru mengarah dan mengawal pembelajaran. Dan murid pasif mendengar sahaja. Jadi mendengar saja. Jadi komunikasi sahala. Dengar suara guru sahaja. Bercakap. Macam sekarang ni lah. Okay. Dan seterusnya kita pergi pada strategi berpusatkan murid. Murid mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa-apa yang diajar dan cara mempelajari sesuatu. Jadi penglibatan secara aktif berpusatkan murid dan meningkatkan penglibatan murid. Jadi pembelajaran menekankan kepada pembelajaran kendiri, arahan kendiri dan inquiry penemuan. Ini antara pattern belajar lah kalau yang berpusatkan murid. Strategi dia. Maksudnya kalau kamu merancang dalam rancangan pengajaran harian, kalau kamu nak berpusatkan murid, sesuaikan pattern belajar tu. Kalau yang nak kata murid itu nak libat aktif tapi kamu menerangkan itu seolah-olah guru yang kontrol, salah. Kalau nak berpusatkan murid, kamu kenalah sesuaikan dengan pattern pembelajaran seperti projek ke, inquiry, penemuan ke, okay? Dan apa-apalah yang melibatkan pelajar itu sendiri yang aktif. Dan seterusnya kita lihat ciri-ciri pengajaran berpusatkan murid. Yang pertama, murid aktif dalam PDP. Jadi kat sini, kenapa aktif? Sebab pelajar itu diberi soalan, dia kena cari jawapan. Di situ dia kena explore. Jadi sifat-sifat sosial yang positif kat situ timbul. Seperti bekerjasama, tolong-menolong. Dan di situ ada juga murid yang lebih kreatif, akan menerbitkan satu pembelajaran yang menyeronokkan. Jadi kat sini bila ada berpusatkan murid, pembelajaran bercorak pengarahan kendiri. Kalau yang malas, tak dapatlah ilmu. Kalau yang rajin, ilmu dia makin tinggi. Jadi kat sini menekankan pencapaian objektif pembelajaran murid. Jadi kat sini sebab itu kalau kamu pembelajaran akan datang bila kamu mengajar, pencapaian objektif pembelajaran murid sangat penting. Jadi objektif itu kena diberitahu kepada pelajar. Kenapa kamu nak belajar ini? Objektif itu perlu diberitahu supaya pelajar tahu, oh ini objektif yang kami perlu capai. Jadi dengan ada berpusatkan murid juga, murid minat dalam pelajaran. Dan disiplin kat sini tidak terkawal. Sebab apa? Sebab masing-masing membuat tugasan. Jadi ada pro and contra lah. Kalau nak berpusatkan murid, kita kena highlight arahan yang jelas supaya disiplin itu terkawal. Dan seterusnya mementingkan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebab semua itu diguna. Okay? Dan kepimpinan bercorak demokratik. Maksudnya di situ guru mendengar pelajar itu berhujah. Cikgu pula berhujah, pelajar mendengar sama-sama. Dan seterusnya naluri ingin tahu dikembangkan. Maksudnya bila ada tugasan yang diberi, mereka akan cuba cari jawapan. Jadi itu dah mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi pattern soalan pun kena menarik. Jangan pula alah soalan ini saya dapat jawab secara verbal saja. Sepatutnya biarlah soalan itu menggalakkan murid itu meneroka, apa lagi, membuat penemuan ke, mencari rujukan di library ke untuk mengesahkan dia punya dapatan. Itu pattern-pattern yang kamu boleh rancang.
Dan seterusnya, kalau dah lihat dari segi demokratik, semestinya ada komunikasi dua arah sebab masing-masing ada hak bercakap. Okay. Lepas itu, apabila pelajar sudah diberi tugasan, dah ada perbincangan, di situ mereka dah faham, akhirnya pemindahan pembelajaran berlaku. Okey, seterusnya kita pergi kepada strategi berasaskan sumber ataupun bahan. Kat sini guru menggunakan banyak bahan seperti buku, blok-blok binaan, bahan lukisan, peralatan saintifik, komputer, pusat sumber, pusat aksi kendiri dan lain-lain untuk menjalankan pengajarannya saja. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, guru banyak guna kapur. Kan? Jadi, kalau kapur fahamlah, kami dulu pun sama. Dulu kan kemahiran yang kami makin mantap adalah kemahiran menulis sebab menyalin banyak sangat. Jadi kalau kita nak lihatkan dari segi strategi berasaskan sumber dan bahan, sekarang ni banyak kan. Kamu boleh pilih video ke apa lagi yang banyak sangat digital tool yang kamu boleh gunakan sebagai bahan sumber untuk pengajaran, perancangan kamu mengajar, kan? Sebab sekarang ni mungkin ada terlampau banyak sangat video, mungkin kamu boleh create yang lain ataupun kamu boleh rujuk sumber yang lain sebab mungkin video tu dah budak berkata dah lali, dah muak tengok video. Jadi kamu kena pilih bahan yang sesuai. Di sini maksudnya kemahiran merancang dan mengurus bahan itu, macam mana kamu nak rancang supaya pengajaran kamu lebih menarik dan bermakna. Dan ini menuntut meliputi cara yang luas bagi murid yang dibimbing oleh guru hingga belajar secara individu dapat belajar. Maksudnya, kalau ada bahan tersebut, mungkin kamu dah, macam biasa kita kan berlink apa semua. Lepas tu kalau pelajar kita nak belajar lagi di rumah, dia dah gunakan sumber tersebut untuk ulang kaji ke apa semua. Di sini dah menggalakkan kita belajar sendiri. Okey. Jenis-jenis sumber PDP, slide, jalur filem, lepas tu pita rakaman TV, projektor, sinar, LCD lah, model-model 3 dimensi seperti globe ke, rangka manusia ke, ataupun replika Kaabah ke, apa semua, dan seterusnya model terancang dan package pembelajaran seperti komputer ke, laptop ke, desktop ke, yang tu kamu boleh gunalah, sesuaikan dalam kamu punya perancangan dalam satu-satu slot pengajaran. Seterusnya, strategi pengajaran berdasarkan tugasan ataupun aktiviti. Kat sini pun penting juga ya, kamu kena pandai pilih jenis tugasan ataupun aktiviti. Jadi kalau ada aktiviti menarik, tugasan yang menarik, di situ kamu boleh capai PDP kamu. Jadi kat sini kata guru melibatkan murid dalam aktiviti dan tugasan yang memberi peluang kepada murid untuk melatih atau mengaplikasikan apa-apa yang dipelajari dalam proses memberi bimbingan, strategi-strategi memudahkan tugasan ataupun bantuan ataupun scaffolding seperti yang Vygotsky kan, yang memberikan mereka menyempurnakan aktiviti dengan jayanya. Sebaiknya soalan tugasan itu biarlah mencabar supaya mereka tidaklah masa setengah jam tapi soalan itu boleh siap dalam 1 minit. Itu dah tak boleh. Maksudnya kat sini menuntut kamu kena sesuaikan tugasan yang sesuai dengan masa supaya tidak terlebih dan tidak terkurang dan memberi makna kepada pelajar kita. Ini antara kriteria dalam pemilihan atau pembentukan aktiviti. Fokus kepada matlamat utama topik yang diajar, kepelbagaian aktiviti, menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi, dan seterusnya aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau serta disusuli. Sebaiknya tugasan-tugasan yang siap itu biarlah sama-sama kita lihat bersama dalam satu kelas. Mungkin nak boleh jadi sampel dan boleh buat perbandingan mana kumpulan yang membuat persembahan yang terbaik supaya kita boleh mendapat pengalaman, mendapat perbandingan yang mana terbaik. Kita akan jadikan contoh untuk teruskan pembelajaran yang lebih kreatif dan bermakna.